Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Video pada kali ini adalah untuk mengenali bab baru yang berkaitan dengan pelan dan donghakan. Okay, kita akan mulakan dengan 7.1 iaitu berkaitan dengan unjuran ortogon. Okay, di mana apa yang kita target adalah pelajar mampu untuk melukis unjuran ortogon. Okay. Tapi sebelum kita pergi kepada unjuran ortogon, ada beberapa perkara yang perlu pelajar tahu. Antaranya perkataan seperti satah dan normal. Okay. So kalau kamu lihat pada paparan, okay, apakah satah dan normal kepada satah? Right, dan di dalam kotak kuning itu telah dinyatakan, okay, satah ialah permukaan rata pada suatu objek. Dan terdapat 3 jenis satah, iaitu satah mengufuk, satah mencacang dan satah condong. Dan seterusnya adalah perkataan normal. Okay, normal kepada suatu satah ialah garis lurus yang berserenjang atau bersudut tegak dengan sebarang garis pada satah tersebut. Okay, so dekat sini antara yang kita boleh lihat adalah pada prisma yang berbentuk segitiga ini. Okay, yang manakah yang dikatakan dengan normal adalah garisan yang berserenjang, iaitu kalau kamu lihat ini yang warna hijau. Okay, garisan ni dengan belakang tu. Okay, itu yang dipanggil sebagai garis normal kerana dia berserenjang dengan satah. Dekat dalam prisma ni ada lebih kurang 5 satah. Okay, tetapi yang mana normal untuk prisma tersebut, normal adalah garis FN dan juga garis EN. Kerana garis tersebut berserenjang dengan satah ABCD. Okay, so itu dia satah dan juga normal. Satah adalah permukaan rata, normal adalah garis yang berserenjang. Okay, jadi kalau kita lihat kepada contohlah dulu. Okay, sebab tak ada soalan lagi. Kita lihat kepada contoh. So rajah menunjukkan kubus, nyatakan normal kepada satah berikut. Okay, jadi PQRS. Untuk soalan pertama, dia katakan apakah normal bagi satah PQRS. So PQRS yang kat bawah ni. So yang mana satah, yang mana normal? Normal adalah semua garis yang berserenjang dengan satah. So kalau kamu lihat, kalau satah yang saya warnakan itu, semua garis normalnya, okay, yang tegak ke atas ada banyaklah. Antaranya seperti UP, antaranya seperti VQ. Okay, semua garis lurus yang saya lukiskan ini semuanya normal kepada satah, iaitu semuanya adalah berserenjang. Berserenjang tu kalau dalam gambar 3D kamu akan nampak dia tegak. Okay, semuanya tegak. Okay, jadi sebab itu dinyatakan ada 4 garis normal, UP, VQ, WR dan juga TS. Okay, begitu juga untuk soalan B, C dan juga D. Okay, semua garis normal adalah yang berserenjang dengan satah. Contoh 2, kali ini dia lukis dalam bentuk prisma yang lain. Prisma tegak dengan tapak segi 4 tepat. Okay, nyatakan normal kepada satah ABCD. So ABCD adalah yang di bawah. Okay, so kita boleh nampak dengan jelas lah apakah dia punya normal. Okay, normalnya adalah FA dan juga ED. Okay, tetapi dekat di sini penyelesaian ditambah lagi 2 garis yang lain. Kalau kamu tengok dalam penyelesaian, dia tambah lagi garis yang lain, iaitu GM dan juga HN, iaitu yang mana dia tidak lukis tetapi kita boleh nampak, iaitu yang GM yang ini, HN yang ini. Okay, so garis tersebut juga adalah merupakan garis normal. Baik, so kamu telah diperkenalkan dengan perkataan satah dan juga normal. Sekali lagi, satah adalah permukaan rata, normal adalah garis yang berserenjang dengan satah yang terlibat lah. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada perkataan unjuran ortogon. Okay, so kita akan pergi kepada perkataan unjuran ortogon.
banyak sikit. So kita lihat pada rajah tersebut, apakah yang anda faham tentang unjuran ortogon. Okay, saya bacakan dahulu apa yang ada pada buku teks ini. So dalam rajah 1, PQ ialah satu garis lurus dengan keadaan titik Q berada pada sata mengufuk ABCD. PR ialah garis normal. Okay, so sata ABCD, lepas tu ada garis PR. Garis lurus RQ yang terletak pada sata ABCD ialah unjuran ortogon bagi garis lurus PQ pada sata. Okey, selalunya soalan tanya, diberi sata ABCD, okey, yang warna putih ni. Kemudian diberi satu garis PQ. Okey, di sini dilabelkan garis PQ itu sebagai objek. So bila dah ada garis PQ, okey, Q dah memang berada di atas sata, manakala P berada di luar sata. Jadi sekiranya kita buat satu garis yang berserenjang di antara titik P serta sata, okey, so kita akan dapat satu garis yang dipanggil sebagai garis normal. Alright. So yang mana dikatakan sebagai unjuran ortogon? Unjuran ortogon adalah garis yang menyambungkan daripada titik Q ke titik R. Dan kalau kamu nampak, okay, garisan tersebut berada pada sata. Okay, garisan tersebut berada pada sata. Okay, so dekat sini, dalam penyataan, unjuran ortogon ialah image yang terbentuk pada suatu sata apabila unjuran garis dari objek berserenjang dengan sata tersebut. So dalam ayat tu mungkin kamu tak faham lah. Antara cara lain yang boleh saya gunakan adalah sekiranya, okay, kamu nampak ada garis PQ ni kan. Okay, ada garis PQ. Dan katakanlah saya letak satu lampu dekat atas ni, ataupun saya letak lampu suluh lah, tapi ni sekadar lampu. Okay, so kalau lampu dipancarkan daripada atas, so kamu akan nampak bayang-bayangnya, iaitu yang ni. Okay, dan dalam sains kamu faham kan bahawa cahaya bergerak lurus. Okay, so walaupun PQ ni panjang, tetapi apabila dipancarkan daripada atas, kamu hanya nampak satu garis lurus yang pendek itu saja daripada garis PQ. Okay, so bayang-bayang itu yang juga kita boleh katakan sebagai unjuran ortogon. So itu yang dimasukkan. Sama juga pada rajah 2. So garis PR dan QS adalah normal kalau kamu halakan satu cahaya daripada atas. Okay, bayang-bayang di bawah tu kamu akan nampak garis lurus sahaja, di mana itu yang kita panggil sebagai unjuran ortogon. Okay, unjuran ortogon, image pada sata. So kita dah ada 3 perkataan dah ni. Okay, so saya ulang balik lah. Antara 3 perkataan yang telah kamu diperkenalkan dari tadi adalah pertama, perkataan sata. Okay, apa itu sata? Sata itu permukaan rata. Okay, kemudian perkataan seterusnya yang kamu diperkenalkan adalah perkataan normal. Apa itu normal? Normal adalah garis serenjang. Macam mana saya tulis lah. So saya tulis garis yang berserenjang dengan sata. Okay, so normal adalah garis yang berserenjang dengan sata. Dan yang terakhir yang kamu perkataan seterusnya adalah unjuran ortogon. Okay, unjuran ortogon tu apa? Unjuran ortogon adalah garis pada sata. Okay, garis pada sata. Ayat dia panjang lah, tapi sekarang ini antara keyword yang kamu kena nampak lah. Okay, baik. Okay, dalam rajah 1 dan rajah 2 kita dah lihat unjuran ortogon untuk garis. Tapi rajah 3 dengan rajah 4 ni, kali ni dia bagi objek dalam bentuk 2 dimensi. Okay, untuk rajah 3 PQRS adalah segi 4 tepat, serta rajah 4 pun sama, EFGH adalah segi 4 tepat. Okay, so perkara yang sama. Kalau dari segi konsep, apakah unjuran ortogon?
unjuran ortogon tu yang mana? Unjuran ortogon tu yang ni. Ini unjuran ortogon. Kalau saya alakan cahaya daripada sini, so yang saya tanda tik ini adalah dia punya bayang-bayang. Sama juga sekiranya untuk rajah 4, okay, daripada atas, right? So daripada atas kita ada E, F, G dan H. So setiap titik itu kita bina satu garis yang berserenjang yang kita panggil sebagai garis normal. So garis normal FS, garis normal GT, garis normal ER dan garis normal HU. Okay, dan setiap garis itu, garis pada sata itu disambungkan, itu yang kita panggil sebagai unjuran ortogon. Okay, so dekat sini ada kesimpulan dia. So unjuran ortogon pada sata untuk rajah 3 dan rajah 4 tadi adalah ABCD dan juga RSTU. Okay, yang ni pun sama, dia bagi lagi contoh. Kali ni pandangan yang sama juga, ada sata mengufuk dan juga sata mencancang, objek yang berbeza sahaja. Okay, kalau kita lihat pada rajah 5, okay, walaupun kamu tengok rajah 5 ni objeknya adalah 3D, iaitu kuboid. Okay, kita lukis pada sata, kita hanya dapat satu bentuk 2 dimensi sahaja. Okay, ABCD, itu yang kita panggil juga sebagai unjuran ortogon. Okay, sebab tu saya kata tadi konsep unjuran ortogon ni dia macam bayang-bayang. Okay, kalau saya halakan lampu daripada atas ni, okay, so ini adalah bayang-bayangnya. So itu yang dipanggil sebagai unjuran ortogon. Okay, dan yang terakhir pada rajah 6, so unjuran ortogon, okay, kali ini pandangan ataupun kita boleh kata cahaya datang daripada sebelah kanan. Dan kamu boleh nampak lah, okay, garis normal tersebut yang dilukis dengan berwarna hijau. Okay, semua garis normal yang melalui titik pada sata. Okay, so PQ RSTU, dan bila kita gabungkan dia akan membentuk unjuran ortogon. Okay, kita pergi kepada uji minda 7.1A. Alright. Okay, uji minda 7.1A nombor 1. Setiap rajah di bawah menunjukkan objek dan unjurannya kepada suatu sata. Okay, yang ni pelajar boleh buka mic lah kalau nak jawab kan. Tentukan sama ada unjuran itu ialah unjuran ortogon atau bukan. Adakah nombor 1A ni unjuran ortogon? Ada siapa nak jawab? Okay, ya. Okay, Ahmad Hakim jawab ya. Adawi Iskandar jawab ya. Wan Haziq Aikal jawab ya. Okay, jawapannya adalah ya. Betul. So, walaupun kamu tengok itu adalah silinder, okay, walaupun bentuknya adalah silinder, tapi bila kita pancarkan pada kertas tu, dia tak ada yang jadi melengkung. Okay, dia tak ada yang jadi melengkung, tak ada yang jadi bulat macam ni. Okay, silinder walaupun kita pancarkan kepada sata, bayang-bayangnya tetap berbentuk segi 4 tepat. Jadi untuk soalan 1A, ya, dia adalah unjuran ortogon. Saya tulis ya je lah ya. Okay, untuk soalan B, okay, adakah 1B merupakan unjuran ortogon? Yang ni memang dah simple, saya jawab je lah So 1B jawapannya adalah ya juga. Okay, tapi pergi kepada soalan 1C. Adakah rajah tersebut, okay, merupakan unjuran ortogon? Bukan. Okay, apa alasan kenapa bukan? Okay, berbalik kepada konsep lah. Sebab garisan ni bukan garisan normal, serenjang. Tapi kita sebut sebagai garisan normal sebab dia bukannya garisan normal. Okay, sebab tu dia bukan unjuran ortogon. Okay, so untuk D, okay, bentuk prisma tersebut 1D, ni senang lah. Okay, unjuran tersebut merupakan unjuran ortogon. Okay, sebab ada garis normal dan semua unjuran tersebut dilukis pada sata. Baik, so itu bagi soalan 1. Bagi soalan nombor 2 pun sama juga. Seorang murid melihat objek berikut dari arah pandangan yang diberi. Anak panah berwarna merah.
Antara kombinasi berikut, yang manakah menunjukkan unjuran ortogon yang betul? 2A. Adakah unjuran ortogon berikut bagi soalan 2A itu adalah betul? Sekiranya kita lihat daripada atas. Okay, so Nick, Muhammad Adam, Daniel kata betul. Okay, dan jawapan dia memang betul. Manakala soalan 2B, adakah unjuran ortogon bila kita lihat daripada atas, kita nampak begitu? Salah So nampak macam mana sepatutnya? Okey, bulat. Ini salah. Sepatutnya unjuran ortogonnya, okey, unjuran ortogon dia macam ni. Bulat. Tu dalam dia pun bulat. Okey. So inilah sepatutnya unjuran ortogon bagi 2B. Sebab kita lihat daripada atas, memang kita nampak bulatan. Okey. Lainkah kalau kita lihat daripada kiri dan kanan, dia lain. Right. So untuk 2B salah lah. Okey, yang betulnya adalah yang saya lukis di sebelah kanan itu. So macam mana, bagaimanakah anda melukis unjuran ortogon? Okey, uji minda 7.1B. Baik. Setiap objek terletak pada suatu sata mengufuk, lukis unjuran ortogon bagi setiap objek pada A, satah mengufuk seperti dilihat dari arah Z. Okay, ayat dia kan, satah mengufuk sebagaimana dilihat dari arah Z. Okay, dan B, satah mencancang sebagaimana dilihat dari arah Y. Okay, saya tak gunakan pembaris. Sebaliknya, satu unit ini yang saya buat kat sini mewakili 1 cm lah Saya tak ukur gunakan pembaris, tapi saya ada pembaris. Okey, 1A, satah mengufuk sebagaimana dilihat dari arah Z. Kalau dari arah Z, apa yang kita nampak sebenarnya? Kita tengok daripada atas. Okey, ini. Okey, so saya ambil masa sikit lah. Sebab saya kalau boleh pelajar pun buat sama-sama dengan saya lah macam ni kan. Patutnya kamu buat lagi cepat. Sebab saya nak kena pusing sana, pusing sini. Kamu pegang je pembaris tu. Okey, waktu exam selalunya kamu tak ada kotak-kotak macam ni Dia bagi kertas kosong macam tu je. Kamu yang kena ukur 4 cm. Okey, kamu kena ukur 4 cm bukannya guna 4 unit macam saya ni. Ni saya contoh saja. Tapi saya nak tanya, adakah ini jawapan untuk soalan 1A ni? 1A1. Adakah anda pasti itu jawapan dia? Piramid bila tengok daripada atas kita nampak square saja. Okey, adakah betul? Kena ada line yang triangle tu. Okey, saya fahamlah maksud dia. Okey, line yang triangle tu maksudnya kamu akan nampak begini. Okey, bukan sekadar nampak. Right? So, adakah ini pandangan dia? Betul. Okey. Seterusnya, kalau kita lihat dari arah Y, macam mana pula tu? Okey, ini 1A. A1 lah, A1. Macam mana dengan B1? Okey, B1. Kita lihat dari arah Y, apa yang kita nampak? Okey, so untuk B1, so jawapan dia ada yang dah jawab iaitu triangle. Okey, Johan jawab triangle, Danny jawab triangle, Adam Iskandar jawab triangle. Okey, betul tu. Okey, dia adalah triangle dengan ketinggiannya 5 cm dan juga dengan tapaknya 4 cm. So saya ambil macam ni je lah. Saya tanda dulu bucu. 1 2 3 4 5. Okey, dan dia berada di tengah-tengah macam ni kan. So inilah unjuran ortogon sekiranya kita lihat daripada pandangan Y. Baik. Di mana ini adalah 4 cm. Ini tak tahulah berapa ukuran dia, kena kira. Tapi saya tahu tinggi dia. Tinggi dia tu adalah 5 cm.
sebaiknya jangan lukislah garis putus-putus ni. Biarkan sahaja. Nanti maksud dia lain pula kalau kamu lukis garis putus-putus tu. Okey. Biar macam tu sahaja. Baik, selalunya ini pun tak payah label sebab nanti kita akan ukur untuk kamu. Kita akan keluarkan baris, kita akan ukur untuk kamu. Baik, seterusnya soalan B2. Soalan B2, ini yang soalan betul-betul soalan PT3 tahun lepas. Soalan PT3 tahun lepas adalah A2. Sata mengufuk sebagaimana dilihat dari arah Z. A2. Kon, kalau kita lihat daripada atas, apa yang kita nampak adalah kita akan nampak bulatan. Bulatan dengan jejarinya iaitu 2 cm. Tapi adakah itu jawapan dia? Kalau macam piramid, tengok daripada atas ada garis. Kon, tengok daripada atas takkan nampak bulat saja. Okey, Adam Iskandar dah tolong jawab, kita akan nampak titik. So kat mana titik tu? Di tengah-tengah. Ni Okey. So inilah pandangan kon daripada atas. Okey, ada titik di tengah-tengah, iaitu titik tu sebenarnya adalah dia punya bucusi tu. Okey, ni bucusi. So daripada atas kita hanya nampak dot macam ni je lah. Okey, so kalau tak ada salah. Okey, so kalau pandangan daripada Y bagaimana pula untuk soalan B2? Okey, tapi untuk B2 kita hanya dapat triangle saja. Jawapan macam B1. So saya copy paste je lah. Baik, so itu adalah untuk B2. Okey, seterusnya untuk soalan A3. Apakah unjurannya sekiranya kita lihat daripada pandangan Z? Kita akan nampak petak dan berapa partition? 4 kita akan nampak 3 petak. Okey. So A3. Okey, EH tu 2. HI tu ke bawah, so tak payah. Tapi I ke J tu ada. I ke J pun 2. J ke C condong, tapi kalau kita lihat daripada atas pun kita akan nampak dengan 2 unit saja. Macam mana saya tahu 2 ni? Okey. So ini adalah pandangan bagi prisma tersebut sekiranya dilihat daripada atas. Okey. So ini memang kita tahu 2 sebab EH. Ini kita tahu 2 sebab IJ. Tetapi JC ni macam mana saya tahu dia adalah 2? Betul. Sebab garisan AB sama dengan 6 cm. Okey. Sebab ini 2. Ini 2. So ini kan 6. So ada baki lagi 2. Sebab itulah ini pun 2. Okey, sebab garisan AB adalah 6 cm. Okey. Macam mana pula dengan B3? B3 ni direct lah. Okey, B3 ni memang direct saja. Tengok daripada pandangan depan memang kita nampak itu. Right? Saya gunakan titik-titik dulu. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6. Okey, ini 2, dia turun 1. Ini 2 dan dia terus turun ke bawah. Okey. Apa yang saya nak tekankan sekejap? Baik. Saya letak dahulu. Saya buang sekejap grid ni sebab saya lukis pakai grid. Orang kata tak adil. Okey, katalah saya buat kosong. Sebab nanti masa exam macam ni je. Right. So dekat sinilah pentingnya penggunaan protractor. Okey, antara yang kita tekankan adalah macam saya punya pembaris ni memang ada ukuran 0 darjah. Sebab kalau saya gabungkan titik dengan titik tu memang jadi 2 darjah kan. Okey, itulah pentingnya protractor kerana waktu exam nanti selalunya kita akan ukur. Betul tak 6 cm. Kemudian yang ni pun kita akan ukur. Kita akan ukur 2 perkara tau dekat sini. Perkara pertama, betul tak dia 4 cm. Perkara kedua, berserenjang tak dia. Mesti 90 darjah. Okey, kita boleh terima ralat pun dalam 1 darjah lah. Maksudnya kalau dia buat garis sengit sikit macam ni, bolehlah kita terima sikit.
Okay, dia buat garis sengit sikit, keluar sikit macam tu. Okay, bolehlah diterima. Okay, tapi kalau nampak sangat sengitnya, tak boleh. Okay, tajuk ni senang, tetapi kejituan, ketepatan lukisan itu penting. Okay, so sebab tu kita kena pakai pembaris, kena ukur betul-betul. Okay, kena pakai protractor, right? Kemudian lukis dengan elok. Okay, inilah maksud exam nanti. Waktu exam tak ada kotak-kotak. Okay, kena ukur, make sure betul semua. 2cm, 2cm, 4cm, sampul darjah 6cm. Pastikan semua tu betul. Okay, okay, inilah dia. Baik, dah ada 2 soalan, tiga sebenarnya kat sini. Okay, selalunya inilah yang saya tanda ni. Ni, itu semua soalan tiga tahun lepas. Baik, soalan ni ramai salah. Inilah kesian ni, ramai salah tahun lepas. So saya letak triple tick biar kamu ingat. Kun, tengok daripada atas mesti kena ada dot. Okey. Seterusnya, bagaimanakah anda membanding dan membeza objek dengan unjurannya? Adakah semua panjang sisi dan saya sudut unjuran ortogon sama seperti objek? Bincangkan. Panjang sisi unjuran ortogon tak semestinya sama. Okey, tak semestinya sama. Tadi kita dah buat kan? Sebab kalau macam tadi bentuk macam ni tadi tu. Ni. Okey, katalah ini 5 kan. Ini 5 cm. Tapi kalau tengok daripada atas, adakah dia jadi 5 cm? Tak, dia akan jadi kat sini, bucu kat sini je. Okey, dia akan jadi macam. So ini bukan 5 dah, ini dah 2 je kan. Okey, so itu yang cuba bincangkan. Adakah semua panjang sisi dan saya sudut unjuran ortogon sama seperti objek? Okey, jawapannya tidak semestinya lah. Okey, so secara generalisasi panjang sisi dan saya sudut pada unjuran ortogon berbeza mengikut arah pandangan. Okey, ini dia punya kesimpulan dia. Tengok arah pandangan. Kalau arah pandangan daripada atas mungkin lain, daripada depan mungkin lain. So saya terus pergi kepada yang terakhir. Okey, uji minda 7.1C. So ini yang terakhir lah ya. Rajah 1 dan rajah 2 di atas menunjukkan 2 prisma tegak yang terletak pada sata mengufuk. Lukis dengan skala penuh. Ni arahan selalulah. Tapi saya tak guna skala penuh sebab pembaris saya lain-lain. So saya gunakan 1 unit 1 cm. Saya gunakan saya punya grid. Lukis dengan menggunakan skala penuh pada sata mengufuk sebagaimana dilihat dari arah Z, dan juga sata mencancang sebagaimana dilihat dari arah X. Okey, kita buat yang rajah 1 dahulu. Maksudnya ada banyak jawapan ni Kita buat rajah 1 dahulu. Soalan A1. Okey, untuk rajah 1. Rajah 1, kalau lihat dari Z, kita nampak apa? Rectangle. Berapa partition? 2 kotak. Ya, betul. Okey, so kita akan nampak kita akan nampak rectangle dengan 2 partition. So dia 2 cm. So basically jawapan dia macam ni lah. 1, 2, 3, 4 cm. Tu dekat tengah-tengah dia untuk EF ini. Lepas tu lagi satu kat ujung sini. Ini. Okey ni. Okey, so ini adalah untuk soalan A1 sekiranya dilihat daripada atas. Okey, soalan saya, cikgu, saya buat ni, saya buat melintang. Kalau saya lukis menegak, okey tak? Terima tak? Maksudnya kalau saya buat macam ni. Saya conteng sikit lah. Terima tak? Terima? Terima. Sama je. Okey. Terima Okey. Rajah 2. Kalau lihat dari Z,
bagaimana? Inilah jawapan untuk Raja 2 sekiranya kamu lihat dari arah Z. Tengok Raja 2 macam lain. Tengok dari atas nampak macam tu je. Bagaimana pula dengan soalan A2? Satah mencancang sebagaimana dilihat dari arah X. So dari arah X, apa yang kita akan nampak? Kita akan nampak segitiga saja. Okey. Cuma dekat sini ada masalah sedikit lah, iaitu apakah ketinggiannya. So ketinggian ni kalau nak tahu, kenalah lukis sekejap macam ni. So ini 1, ini 3. So gunakan teorem Pythagoras. Ni baru gunakan teorem Pythagoras. Punca kuasa 2, 3 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. So punca kuasa 2 8. Okey, ataupun tinggi dia. So kita dapat kira nanti tinggi dia lebih kurang 2.83 lah. Kita ambil 2.8 je lah kan. Sebab nak ukur 2.83 dekat pembaris macam mana. So kita ambil 2.8. Baik. So untuk soalan Raja 1, so jawapan dia akan jadi lebih kurang begini. Sorry, ni 2 cm kat sini kan. 2 cm. So 2.8 agak-agak je lah, lebih kurang kat sini lah kalau saya lah. Okey, baru saya sambungkan. Okey. Saya ingatkan sekali lagi, saya tidak melukis dengan menggunakan skala sebab saya gunakan grid. Tapi untuk periksa, kamu memang kena lukis ikut skala. Kena ikut ukuran satu pembaris tu yang betul. Okey, 1 cm 1 cm. Kalau 2 cm 2 cm. 2.8 cm ukur 2.8 cm juga. Okey, ni lebih kurang lah untuk soalan Rajah 1. Okey, manakala bagaimana pula dengan Rajah 2? Okey, saya buat slow-slow lah. Kalau sama, sama. Tak sama, nanti saya beritahu kenapa tak sama. Dua petak kan? Ya ke petak? Bukan petak, dia adalah trapezium. Seperti tu. So inilah jawapan bagi nombor 2. Okey. 1A2 untuk Rajah 2. Kalau dilihat dari arah X, kamu akan nampak begitu. Kalau saya tanya dekat mana bucu S ni? Bucu S ni dekat Rajah ni dekat mana? Okey, kalau saya kata saya nak label sekejap. Bucu S dengan T je. Okey, Johan. S dengan T berada di tempat yang sama dekat situ. Okey, so ini sebenarnya adalah U. Okey, Q dengan X, Q dengan P kita nampak dekat sini. P dengan Q. Okey, R dekat sini. Okey, tapi untuk kamu sebenarnya tak payah label lagi lah. Dia tak perlu nak label lagi bucu-bucu tu. Tapi kalau kata melabel, inilah cara labelnya. Okey, ini maksudnya kat depan S, belakang dia T. Ni memang nampak U saja. Ini depan P, belakang dia Q. Ini R. Okey, so ini adalah 1A2. Alright, so saya harap pelajar semua dapat lukis cara yang sama. So B, nyatakan kesimpulan anda tentang panjang sisi dan saiz sudut antara objek dengan unjuran ortogon bagi Rajah 1 dan Rajah 2. Okay, untuk soalan 1B, pada Rajah 1, kita mulakan dengan pandangan dari arah Z. So, pandangan arah Z. So, apa yang kita nampak adalah panjang sisi AB, EF, DC, AD, BG. Okey, tidak berubah. Okey, manakala kita boleh lihat
panjang sisi EA, ED, FB serta FC adalah berubah. Okey, manakala pada pandangan arah X, apa yang boleh dilihat adalah panjang sisi dan saiz sudut kesemuanya tidak berubah. Jadi ini adalah jawapan bagi soalan B untuk rajah 1. Seterusnya kalau kita nak bagi jawapan berkenaan dengan rajah 2, so saya buat di sebelah. Pada rajah 2, pada pandangan arah Z, apa yang kita nampak adalah panjang sisi ST, TU, PQ, QR tidak berubah. Manakala panjang sisi SP, UR adalah berubah. Dan pada pandangan arah X, apa yang kita akan nampak adalah panjang sisi TQ, QR, TU, UR dan saiz sudut tidak berubah. Manakala panjang sisi SP, SU dan juga PR adalah berubah. Jadi ini adalah kesimpulan untuk soalan B yang terdapat pada rajah 1 dan juga pada rajah 2 mengikut pandangan yang berbeza. Secara generalisasi tadi, saiz sudut dan panjang sisi berubah mengikut arah pandangan. So diharap video pada kali ini dapat membantu pelajar dalam memahami unjuran oktagon. So sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.